السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan sihat noh semua. Saya tengok kurang sikit malam ni hujan kot noh. Selalu ramai lagi. Malam ni muslimat pun tak ada hujan kot noh. Tak apalah tuan-tuan. Baik, jadi kira ramai jugalah tuan-tuan ni. Ramai agak lah. Sebab ada masjid yang besar, kadang-kadang saya pergi besar 2 tingkat. Kadang jemaah tiang banyak pada jemaah. Macam mana saya tahu? Sebab saya kira tiang 1, 2 lagi. Jemaah ada sikit, yang ada pula menyorok belakang tiang. Lagi dah tak ada. Tapi ala kulihal tuan-tuan yang boleh datang tu baguslah. Tahniahlah tuan-tuan yang boleh mai. Jadi kita malam ni patutnya kita baca kitab ni lah. Tapi saya nak habiskan kisah lepas tuan-tuan. InsyaAllah kita boleh habiskan kitab ni lah. Kitab saya tengok dalam WhatsApp yang Haji hantar pun, saya tengok hantar sirah Rasulullah kan. Tapi kita nak habiskan sedikit tuan-tuan. Saya habiskan ya, tentang perang Siffin, kemudian perang Jamal, kemudian perang Siffin. Betul, kita boleh start lah kitab ni tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kembali balik tuan-tuan tentang pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an pada zaman dia. Bagaimana jadi pemberontakan dan tidak ada sahabat yang tolong. Baik, jadi tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Uthman tu jadi pemberontakan. Pemberontakan yang dia bermula tuan-tuan pada 34 Hijrah mula dah. Jadi Sayyidina Uthman tangkap depa, kemudian tegur depa dan tegaskan perbuatan depa ni salah. Kemudian Sayyidina Uthman lepas. Jadi bila lepas tu rupanya depa ni tak puas hati. Maka depa buat lagi satu pakatan yang lebih hebat. Dan depa buat perancangan lebih rapi. Yang mana depa datang daripada 3 buah negeri, iaitu Basrah, Kufah dan Mesir. Dan perancangan kali ini sangat-sangat licik. Depa keluar bersama dengan jemaah haji. Dia keluar dengan jemaah haji supaya apa? Nampak seolah-olah depa nak pergi haji. Ni depa ni sebelum sampai ke Mekah, depa pada atas tu, depa akan melalui kota Madinah. Jadi tuan-tuan, dikatakan daripada Kufah 2000, daripada Basrah 2000, daripada Mesir juga 2000. Jadi jumlah dia lebih kurang 6000. Baik, jadi tuan-tuan, bila depa bergerak pada 35 Hijrah tu, pada bulan Zulhijjah sampai di kota Madinah, rupanya depa tak pergi haji. Depa kepung Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi dia kepung Sayyidina Uthman dan dia minta Sayyidina Uthman letak jawatan. Jadi sahabat Nabi banyak mana? Sahabat Nabi kebanyakannya beredar di seluruh tempat negara Islam. Ada yang di Syam, ada yang di Mesir, ada yang di Iraq, ada di Syria, merata tempat. Dan kebanyakan juga sahabat Nabi pergi haji. Kan Rasulullah bagi pergi haji. Yang mereka ni mai kepung Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan mereka minta Sayyidina Uthman letak jawatan. Dan ini telah Rasulullah beritahu dah pada Sayyidina Uthman. Riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, Rasulullah pesan dah, ya Uthman, wahai Uthman, in wallaka Allah hadzal amr. Ingat satu hari nanti bila Allah Taala lantik hang jadi khalifah, fa aradakal munafiqun, dan golongan munafik nak apa? Antakhlaq, hang lepaskan qamisakal ladzi qammasakallahu bih, kamu lepaskan pakaian yang Allah pakaikan. Jadi maksud dia lepaskan jawatan khalifah. Fala takhlaqhu, jangan lepas. Jadi Rasulullah sebut golongan yang mendesak Sayyidina Uthman letak jawatan, Rasulullah sebut sebagai munafik. Jadi munafik nak supaya kamu letak jawatan, jangan letak jawatan.
Maka dia bertuduh Sayyidina Osman yang berbagai-bagai tuduhan. Jadi tuan-tuan, bila pengepungan ni tuan-tuan, berlaku pengepungan ni, maka para sahabat Nabi hantar anak dia. Sebab dia pun tak sangka hujungnya dia akan bunuh Sayyidina Osman, tak sangka. Jadi antara yang lindung Sayyidina Osman, sebahagian riwayat sebut ada 700 sahabat. Tapi Sayyidina Osman kata, siapa yang menganggap wajib taat padaku, jangan angkat senjata, sarungkan senjata, balik rumah. Itu arahan Sayyidina Osman. Jadi bila datang 700 sahabat nak lindung Sayyidina Osman tak bagi lindung. Baik, jadi tuan-tuan, bila tak bagi lindung, tu yang datang apa, antara yang berdarah tuan-tuan, yang sampai sempat pertahankan. Walaupun Sayyidina Osman kata jangan apa, angkat senjata, balik rumah, tapi ada orang sahabat yang tetap mempertahankan. Antara yang sampai luka mempertahankan Sayyidina Osman adalah Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, Hasan bin Ali. Kemudian Abdullah bin Zubair, Marwan bin Hakam. Ini antara yang berdarah. Dan Hasan bin Ali merupakan orang terakhir meninggalkan Sayyidina Osman. Sebab Sayyidina Osman suruh balik. Itu jadi isu tuan-tuan. Jadi orang tanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu an, apa alasan yang sahabat tak tolong Sayyidina Osman? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kerana Osman adalah khalifah. Dia mengeluarkan arahan, siapa yang menganggap wajib taat pada khalifah, simpan senjata, balik rumah. Itu arahan Sayyidina Osman. Kemudian bila jawab Sayyidina Ali macam tu, maka lelaki ni tanya lagi. Dia kata, apa alasan Sayyidina Osman menyerahkan diri untuk dibunuh? Serah diri kan? Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, seperti mana yang dilakukan oleh anak Adam. Siapa dia? Habil kan? Bila abang dia nak bunuh dia, dia kata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Surah Maidah. Kalaulah hang hulurkan tangan hang nak bunuh aku, ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak, aku takkan hulurkan tangan aku bunuh hang. Baik, jadi tuan-tuan, disebutlah. Itulah alasan Sayyidina Osman bin Affan. Jadi Sayyidina Osman Affan tak bagi tuan-tuan para sahabat berbunuh-bunuhan. Sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Osman nampak yang hak datang ramai-ramai ni tuan-tuan, kebanyakannya orang Badawi, kita panggil Arab, yang disebut dalam Quran Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Yang disikat dia berkerah. Arab ni tuan-tuan, dia bukan Arab lain, Arab lain. Arab ni orang Arab yang jauh daripada tamadun tuan-tuan. Hatta kalau tuan-tuan pergi di Jordan tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan naik jumpa orang Arab ni, kadang-kadang dia boleh tak tahu yang Israel menjajah Palestin. Sampai macam tu, punya jauh punya pemikiran. Pelik. Ada sahabat saya, dia mengaji di Jordan tu, dia naik bas. Bila naik bas nak duduk, ada seorang Arab. Ni orang Arab tuan-tuan, orang Arab yang jauh daripada tamadun. Bila nak duduk, orang Arab ini tak bagi duduk. Dia kata, pasal tak boleh duduk, nanti ada member ku lagi, mungkin lagi 10 km nak duduk sebelah ni. Dia punya pemikiran tu pelik lah tuan-tuan. Macam tu dia punya Arab tuan-tuan. Jadi Sayyidina Osman tahu di banyak orang Arab yang mana dia pening jahil, bertindak ganas. Kalaulah para sahabat bertindak lawan, banyak para sahabat yang terkorban. Sebab dikatakan sahabat ada 700, pemberontak ada 6,000. Kalau lawan mereka, akan jadi banyak terkorbannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi akan banyak terkorban. Jadi biarlah kalau dia terkorban, biar dia seorang terkorban kalau dia mati. Dan malah Rasulullah juga pernah sebut Sayyidina Osman akan mati dibunuh. Tentu ingat dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika mana Rasulullah duduk di dalam satu kebun di kota Madinah. Kemudian Rasulullah suruh Abu Musa al-Asy'ari jaga pintu kebun. Pintu ni dia pegang, ada yang jaga pintu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari jaga pintu ni. Kemudian tiba-tiba datang faja'a rajulun, datang seorang lelaki, fastaftaha, dia minta buka pintu lah, nak masuk. Kemudian Abu Musa tanya Rasulullah SAW, nak buka ke tak buka ni? Kemudian Rasulullah kata, iftah lahu, buka pintu, wa basyirhu bil jannah, dan bagi tahu dia akan masuk syurga. Buka-buka, rupanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, jadi tuan-tuan, selang apa lama, tiba-tiba datang seorang lagi. Faja'a rajulun, datang seorang lagi. Fastaftaha, minta buka. Maka Abu Musa al-Asy'ari tanya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, buka, iftah lahu wa basyirhu bil jannah, buka dan bagi tahu dia akan masuk syurga. Buka-buka, siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Selang berapa lama,
Mas datang lagi seorang, waja'a rajulun fastaftaha, dan dia minta buka. Maka Abu Musa tanya Rasulullah, nak buka ke tak buka? Rasulullah diam sejenak. Kemudian Rasulullah kata, iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuh. Buka pintu bagi dia dan bagi tahu kepadanya syurga baginya kerana musibah yang menimpanya. Kemudian kata Sayyidina Osman bila dengar tu, Allahul Musta'an. Itu sunat kita sebut Allah Musta'an tu. Allah lah tempat minta pertolongan. Baik, jadi Sayyidina Osman tahu yang dipenak dia. Dia yang dipenak, bukan para sahabat yang lain. Kalau suruh lawan, lagi banyak terkorban. Lagi banyak kemusnahan yang berlaku di kota Madinah. Jadi Sayyidina Ali tuan-tuan, malah di satu riwayat di dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, disebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadis ni diriwayatkan oleh anak Sayyidina Ali yang dipanggil Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ni anak Sayyidina Ali. Kenapa tak panggil Muhammad bin Ali? Dia naknya Muhammad bin Ali, tapi isteri dia tu, isteri Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak ramai tuan-tuan, ada 32 anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, Muhammad ni kenapa dipanggil Al-Hanafiyah? Sebab mak dia daripada Bani Hanafi. Jadi Bani Hanafi, mak dia daripada Bani Hanafi. Jadi tu panggil Muhammad Al-Hanafiyah sebab mak dia daripada Bani Hanafi. Muhammad bin Ali, hadis Sayyidina Ali lah. Dia cerita ketika mana Sayyidina Osman dikepung. Hadis ni riwayat sanad dia sahih tuan-tuan, disebut di dalam Musnad Imam Ahmad. Penting tuan-tuan, bila kita sebut sirah kita kena teliti tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan baca sirah tuan-tuan, saya dah sebut kat tuan-tuan, cerita dia bersimpang siur. Tuan-tuan baca dalam kitab Murujuz Zahab Al-Mas'udi lain. Baca dalam riwayat Abu Mikhnaf Al-Kufi lain, Lut bin Yahya. Baca Al-Waqidi lain riwayat dia. Syekh bin Umar At-Tamimi lain, cerita lain-lain semua. Baca pula kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah kan, seorang Mu'tazilah, Abdul Hamid bin Abdul Hadid. Dia tulis Nahjul Balaghah lebih kurang 400 tahun tuan-tuan. Tapi habuk sanad tak ada. Macam mana boleh tulis? Memang cerita lain lah tuan-tuan. Sanad tak ada, penyampai tu tak ada. Kemudian kalau kita baca pula kitab Al-Imamah wa Siyasah, katanya dinisbah pada Ibnu Qutaibah, pelik tuan-tuan, bercanggah dengan yang lain. Sebab tu bila banyak, kenapa banyak cerita yang bersimpang siur? Sebab dalam penulisan sejarah dia tak sama dengan penulisan Quran dan hadis. Quran ni mutawatir tuan-tuan, orang tak boleh tolak. Hadis pula ulama detail, mestilah yang meriwayatkan adalah orang yang adil. Betul tak? Orang adil ni apa? Adil maksud dia tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan apa? Berterusan dosa kecil, tidak mencemarkan maruah dia. Tamat dhabti, pemikiran dia kuat hafazan dia. Amithlihi, mesti daripada orang yang sama dengan dia sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi syududin wala illah, tidak boleh ada syadz dan cacat pada sanad ataupun matan. Ini standard hadis yang tidak ada pada periwayatan sejarah. Macam kita sejarah lah, kawan ni cerita lagu ni, kawan ni cerita lagu ni, kawan ni cerita lagu ni. Perlu kepada standard yang jelas. Sebab tu tuan-tuan kalau nak baca sejarah yang mudah lah. Ulama teliti tuan-tuan dalam banyak kitab, contohnya macam Al-Bidayah wal Nihayah karangan Ibnu Katsir, ni kitab yang bagus. Ataupun tuan-tuan baca kitab At-Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi rahimahullah, ataupun boleh baca kitab anak murid Imam Ghazali rahimahullah yang paling terkenal, iaitu Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Awasim minal Qawasim. Itu kitab yang terbaik yang ceritakan daripada kewafatan Rasulullah sampailah terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Baik. Jadi tuan-tuan, ataupun satu lagi kitab Tarikh At-Tarikh karangan Tok Guru pada Imam Bukhari. Nama dia Khalifah bin Khayyat, sangat memerhatikan sanad. Ataupun kitab yang lain Tabaqat Al-Kubra, orang mengaji sirah tahulah, Tabaqatul Kubra karangan Ibnu Sa'ad, semua riwayat teliti sanad dia. Ataupun Tarikhul Madinah Ibnu Syabah, sangat teliti sanad dia, takut cerita dia lain, mesti dia bertanggungjawabkan. Sebab tu Quran sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu cerita tu kena teliti. Baik, jadi tuan-tuan, bila depa datang nak bunuh Sayyidina Osman, jadi bila nak bunuh Sayyidina Osman tuan-tuan, tuduhan dia ada beberapa tuduhan lah. Saya nak jawab tuan-tuan, memang habis masa Allah tuan, panjang. Ada tu antara tuduhan yang depa geram dengan Sayyidina Osman bin Affan, saya dah sebut tuan-tuan. Punca depa memberontak ada 4. Sebenarnya saya sebut dah. Nombor 1 tuan-tuan, punca depa memberontak sebab apa? Seorang Yahudi daripada Yaman yang bernama, siapa dia? Siapa dia tuan-tuan? Abdullah bin Sabah.
Allah bin Sabah ni saya dah kata tuan-tuan, seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah yang tulis tentang tarikh Islam pada period masa ni semua sebut akui kewujudan Abdullah bin Sabah. Kalau ada orang tolak pelik tuan-tuan. Semua tuan-tuan buka dalam mana kitab mengakui. Kemudian malah bukan kita sahaja tuan-tuan, majoriti yang bukan ahli sunnah juga mengakui. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni dah tuan-tuan. Antaranya karangan ni saya sebut ulama yang bukan ahli sunnah, ulama Syiah. Antaranya kitab An-Nawabakhti, meninggal pada tahun 200 Hijrah, 1200 tahun yang lepas. Pun kita sebut dalam tentang Abdullah bin Sabah dalam kitab Firaqus Syiah. Sebut juga oleh Al-Kishi dalam Rijal Al-Kishi. Malah Al-Kishi meriwayatkan lebih 5 riwayat daripada Ja'far As-Sadiq tentang adanya Abdullah bin Sabah. Kemudian daripada kitab Rijal At-Tusi juga bersebut yang sama. Kemudian Ibnu Babawayh Al-Qummi dalam kitab Mala Yadruhul Faqih pun sebut benda yang sama. Kemudian Syekh Nuri Tabrisi dalam kitab dia Mustadrakul Wasail pun juga sebut benda yang sama. Ramai lagi tuan-tuan sebut benda yang sama. Yang main nafi Abdullah bin Sabah ni baru tuan-tuan, benda baru. Pasal apa dia nak nafikan Abdullah bin Sabah? Sebab bila tengok akidah Abdullah bin Sabah ni jam. Yang disebut dalam kitab-kitab sirah jam bila tengok akidah Abdullah bin Sabah. Ada 3, dia banyak akidah dia, tapi 3 yang utama. Yang pertama akidah yang dipanggil sebagai raja'ah. Raja'ah ni apa? Hidup balik. Ni akidah Yahudi asalnya tuan-tuan. Dia bawa. Pasal dia Yahudi dia pada zaman. Apa dia baca Quran dia tafsir pakai kepala dia. Iaitu dalam surah Al-Qasas, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana radduka ila ma'ad. Tuhan yang mewajibkan kepadamu melaksanakan Al-Quran akan mengembalikan kamu kepada tempat kembali. Jadi kata Allah bin Sabah, pelik siapa yang yakin Isa akan kembali. Kan kita yakin Isa akan kembali, tapi dia tidak mengatakan Muhammad akan kembali. Ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad lebih layak kembali daripada Nabi Isa. Maksud ayat tu lain. Jadi Rasulullah akan dihidupkan semula nanti. Bila tuan-tuan? Pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar. Tapi dia tafsir pakai akal dia kata Rasulullah akan lahir semula. Malah dia kata para imam dia juga akan lahir pada akhir zaman nanti. Lahir pada akhir zaman, akan gali kubur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, akan bakar daripada jenazah, akan pergi runtuhkan Kaabah dan sebagainya. Itu disebut dalam kitab riba. Baik, jadi tuan-tuan, raja'ah. Yang kedua adalah wasi. Wasi ni apa? Kata Allah bin Sabah, dulu ada 1000 Nabi. Tiap-tiap Nabi ada orang yang diberi wasiat. Maksud dia kalau Nabi ni mati, siapa ganti dia? Oh, tu yang jam ni boleh tengok. Oh, jam tengok ni. Kacau. Kemudian yang ketiga, apa dia? Adalah al-imamah. Yakni pemerintahan setelah Rasulullah mestilah daripada jalur keluarga tertentu. Malah kita tahu Rasulullah banyak ahli baik dia daripada Sayyidina Hasan ada, Sayyidina Husain ada kan? Dua-dua jalur ada. Tapi sebahagian daripada dakwah yang 12 tu semua Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tuan-tuan. Sayyidina Husain turun sampai ke bawah tuan-tuan. Walaupun kita iktiraf tuan-tuan itu ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Tapi tuan-tuan, kita tak sebut adanya lepas Rasulullah mesti Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Lepas Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lepas Sayyidina Husain, Sayyidina siapa dia? Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq. Kita tak sebut macam tu. Walaupun kita iktiraf ni ulama ahli sunnah wal jamaah yang besar. Baik. Malah tuan-tuan, Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, tok guru pada Dr. Yusuf Qardawi, dia sebut kalaulah setelah Rasulullah macam tu, contohnya lepas Rasulullah Sayyidina Ali, itu Hasan dan seterusnya, ini akan jadi satu fitnah yang besar pada Islam. Pasal apa? Ini musuh Islam akan serang habis-habisan. Tengok Muhammad, dia kata rahmatan lil alamin. Dia meninggal, adik-beradik dia sapu semua jabatan. Nampak tak tuan-tuan? Akan jadi fitnah yang besar pada umat Islam. Sedangkan Rasulullah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dalam satu hadis kan yang tentang 12 imam tu kan. 12 imam tu yang orang cuba terjemah lain. Kan bila orang tanya Rasulullah kata apa? Kulluhum min Quraisy. Kan jelas Rasulullah sebut. Dia tak sebut kulluhum min ahli baiti, kulluhum min Quraisy. Jadi Islam ni akan kuat, mani'an qawiyan, akan kuat sehinggalah 12 orang khalifah. Tanya siapa dia? Kulluhum min Quraisy. Semua daripada Quraisy. Quraisy itu bangsa besar tuan-tuan. Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Bakar itu daripada Quraisy semua tuan-tuan. Besar. Hatta Abu Jahal juga Quraisy tuan-tuan. Abu Lahab juga Quraisy. Quraisy itu adalah bangsa Arab yang paling dominan. Jadi tuan-tuan, siapa yang 12 ni khilaf ulama lah. Ada yang kata 4 orang, kemudian Hasan termasuklah ni Imam Mahdi. Sebagai ulama kata 12 setelah Rasulullah tu. Setelah Rasulullah tu 12. Daripada apa? Sayyidina apa? Sebab Rasulullah sebut khalifah.
Khalifah ni apa? Maksud dia bukan teori tuan-tuan. Yang benar-benar menjadi khalifah telah Rasulullah. Itu mana dia? Setelah Rasulullah akan ada 12 pimpinan, yang mana pada pimpinan mereka Islam sentiasa kuat dan kukuh. Yang tak jadi khalifah tak termasuk. Nama pun khalifah. Jelas tuan-tuan, dia sebut khalifah. Pemimpin, ketua. Bukan teori tuan-tuan. Maksud dia setelah Rasulullah akan ada 12 orang. Dan pada zaman 12 inilah paling kuat berbanding dengan zaman yang lain. Nah, macam dua pandangan. Satu pandangan kata setelah Rasulullah tu lah, daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, masuk Hasan, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid, terus tuan-tuan. Abdul Malik, Marwan bin Abdul Malik, seteruslah tuan-tuan, sampailah 12. Nah, sebagai ulama kata tak, Ibn Hajar kata tak. Dia apa? Selang-selang. Yang terakhir sekali adalah Imam Al-Mahdi. Baik, wallahu alam tuan-tuan, tapi nak bagi tahu yang 12-12 ni menjadi pemimpin. Nah, baik tuan-tuan. Jadi bila datangnya Allah bin Sabah, maka Allah bin Sabah hasut macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab jadi pemberontakan tuan-tuan, sebab bangsa Arab, kata Ibn Khaldun, bangsa Arab ni dia tak suka bila pemerintahan Quraisy sahaja yang pegang. Daripada zaman Rasulullah kita tuan-tuan, Quraisy. Dia ada Quraisy, dia ada Bani Hanafi, ada Arab Yaman tuan-tuan, ada Aus, ada Khazraj tuan-tuan. Ni Quraisy ni banyak di tanah Mekah tuan-tuan. Jadi bangsa Arab sebahagian tak suka asyik Quraisy ni. Sebab itulah tuan-tuan, kita tahu Musailimah Al-Kadzab kan? Musailimah Al-Kadzab. Kalau ikut sebagai riwayat, Musailimah Al-Kadzab tu dia masuk Islam. Sebagai riwayat sebut, malah dia bertemu dengan Rasulullah. Dan dia minta pada Rasulullah, boleh dia masuk Islam. Tapi lepas Rasulullah, dia jadi pemimpin. Sebab dia bukan Bani Quraisy, dia Bani Hanifah. Jadi tuan-tuan, bila wafatnya Rasulullah SAW, maka jadilah pemberontakan Bani Hanafi. Tu jadi pemberontakan tu, Bani Hanifah menentang. Pasal apa? Sebab mereka nak pemerintahan. Dah lama Quraisy pegang, bagilah suku yang lain pula. Jadi mereka tak dapat zahirkan perasaan tu. Sampailah pada zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman karakter dia seorang yang lembut, pemaaf dan sebagainya. Mereka zahirkan marah mereka. Baik, jadi tuan-tuan, tuduhan dia, antara tuduhan dia adalah kononnya ni yang menyebabkan dia pemberontak. Yang pertama katanya Sayyidina Osman lantik adik-beradik jadi pemimpin. Ni tuduhan yang pertama. Bila kita tengok tuan, sangatlah tidak benar. Pasal apa tidak benar tuan-tuan? Kita boleh tengok dalam beberapa sudut. Pertama, Sayyidina Osman daripada Bani Umayyah tuan-tuan, keluarga Bani Umayyah. Jadi tuan-tuan, Bani Umayyah ni tuan-tuan memang suku yang sangat ramai. Dia memang ramai dan mereka banyak pimpinan dan kehormatan. Hatta pada zaman Nabi SAW, yang menjadi gubernur daripada Bani Umayyah 5 orang. Khalid bin Sa'id, Uthman bin Sa'id, Aban bin Sa'id, Abu Sufyan bin Harb, kemudian Attab, 5 orang. Pada zaman Rasulullah 5 orang jadi gubernur daripada Bani Umayyah. Pasal dia pun memang ramai. Macam kita Malaysia lah tuan-tuan. Orang Melayu yang paling ramai tuan-tuan, orang Kelantan. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mana-mana tak jumpa orang Kelantan, mustahil. Semua ada orang Kelantan tuan-tuan. Dalam ni ada orang Kelantan ke tak ada? Oh, mesti ada orang Kelantan. Tuan-tuan pergilah corok mana pun mesti ada orang Kelantan. Pasal dia pun memang di Kelantan tu pure Melayu tuan-tuan. Memanglah ada Cina dan sebagainya. India saya ingat payah nak nampak Kelantan. Rasanya lah. Saya pun mengaji di Lampuri 2 tahun. Payah tuan-tuan nak nampak. Pasal dia pun ramai. Bani Umayyah ramai. Bani yang besar. Jadi Rasulullah lantik 5 orang Bani Umayyah menjadi gubernur. Sayyidina Osman pun sama. 5 orang daripada Bani Umayyah. 17 orang bukan Bani Umayyah. Antaranya Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Qaqqa bin Amr, Jari bin Abdullah Al-Bajali. Ini bukan daripada Umayyah. 17 orang bukan Bani Umayyah. Hanya 5 orang. Itu pun bukan dalam satu masa. Ini tuduhan tuan-tuan. Pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Bukan Sayyidina Osman lantik. Yang lantik Sayyidina Umar. Dan Rasulullah pernah lantik dia kan. Rasulullah pernah lantik dia menjadi penulis wahyu. Yang kedua adalah Abdullah bin Amir bin Quraisy. Ini yang kedua. Yang tiga adalah Sa'id bin Al-As. Yang ketiga. Yang keempat, Al-Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah. Yang kelima, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah. 5 orang. Ini gubernur Sayyidina Osman. Sama dengan gubernur Bani Umayyah yang Rasulullah lantik. Tapi orang Malaysia tuan-tuan, orang kan meluat. Tuan-tuan tengok politik kita lah tuan-tuan. Betul tak kan? Bila nak jatuhkan pihak, main isu kan. Kita yang dalam ni, yang ada WhatsApp, yang ada TV dan sebagainya pun orang boleh main fitnah tuan-tuan. Apalagi zaman dahulu tuan-tuan, yang tidak ada apa-apa, orang boleh sampaikan cerita bukan-bukan. Daripada satu daerah nak sampai satu daerah, makan masa kerana berhari, berbulan berita nak sampai. Senang orang tembakan fitnah. Baik, jadi tuan-tuan, malah waktu kewafatan Sayyidina Osman, yang daripada Bani Umayyah hanya 3. Sebab Al-Walid bin Uqbah dipecat daripada Kufah.
Kemudian Sa'id bin Al-As juga dipecat daripada Kufah. Hanya 3 orang saja. Iaitu Muawiyah bin Sufyan, Abdullah bin Amir bin Quraisy, kemudian apa? Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah. Okey, ini jelas tuan-tuan. Ini fitnah tuan-tuan. Baik, yang ketiga, yang kedua tuan-tuan. Dia banyak 15, saya ringkas ya tuan-tuan. Nak bagi papih ni. Yang kedua fitnah dia adalah Sayyidina Osman. Ini tuan-tuan dengar betul-betul ya. Sayyidina Osman pertama lari pada perang Badar. Yang kedua, Sayyidina Osman tidak ikut dalam perjanjian Bai'ah Syajaratul Ridwan. Kedua. Yang ketiga, Sayyidina Osman tidak menyertai perang Badar. Ini tuduhan 3 ni. Pasal apa dia memberontak? Pasal Sayyidina Osman 3 ni. Oh, berat ni tuan-tuan. Berat. Baik. Jadi cerita dia dalam Sahih Bukhari, tu saya sebut tuan-tuan, tuan-tuan yang nak baca sejarah tolonglah. Janganlah kita bersikap tidak bertanggungjawab. Kita dengar cerita sembang kedai kopi, kita main percaya ya tuan-tuan, ni berat tuan-tuan, ni sahabat Nabi. Jangan seronok sangat tuan-tuan. Banyaknya amalan kita burukkan sahabat Nabi. Saya tak tahu lah tuan-tuan, berat. Orang biasa pun berat, patah lagi sahabat Nabi yang Nabi kata la tasubbu ashabi. Jangan hina sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan hina sahabatku. Kalaulah kamu sedekah sebesar gunung Uhud emas, kamu tak boleh banding dengan sedekah secupak sahabat. Bukhari Muslim, sahih tuan-tuan. Tuan-tuan, apa makna dia? Kita satu gunung Uhud emas. Tuan-tuan pernah pergi Mekah? Saya tak pernah pergi Mekah, saya tak tahu. Cikgu Syarif pernah pergi tu. Besar gunung Uhud Cikgu Syarif. Kalau kita ada emas besar buku ni, saya ingat dah berapa kilo lah. Tengok emas jongkong emas kilo, bukan besar. Pasal emas tu padu. Kalau besar surau ni, bilion, trilion tuan-tuan. Kita yang bukan sahabat sedekah tuan-tuan satu gunung Uhud emas, tak boleh lawan secupak sahabat. Pasal apa tuan-tuan? Sedekah sahabatlah yang menggembirakan Rasulullah. Yang kedua, ikhlasnya para sahabat tuan-tuan. Dia nilai amalan ni bergantung pada niat tuan-tuan. Lagi tinggi ikhlas, lagi tinggi. Tuan-tuan sedekah sengit tapi ikhlas sungguh tuan-tuan. Kan ikhlas dia ada tahap. Ini cerita panjang pula tuan-tuan. Yang ibadah, ada hamba, ada yang apa, cinta pada Allah, hamba Allah yang sebenar, malu pada Allah. Yang Imam Nawawi bahagikan 3 kan. Sahabat ikhlas dia tinggi. Jadi tuan-tuan, yang kedua, dia kata berat ni 3 ni. Tuduhan berat. Jadi dalam Sahih Bukhari sebut, ada seorang lelaki pada Mesir, dia datang ke Madinah. Kemudian dia tengok ramai orang Quraisy. Dia kata siapa tu? Quraisy. Quraisy ni keluarga Rasulullah lah tuan. Daripada apa? Keturunan Rasulullah yang besar. Arab Quraisy, kafir Quraisy. Kafir Quraisy ni pada suku Quraisy lah. Baik. Suku Quraisy ni apa? Suku tok nek di atas tuan-tuan. Dia ada seorang lelaki, Quraisy tu nama ikan. Quraisy ni bini banyak tuan-tuan. Jadi keturunan dia pun banyak. Bila keturunan dia banyak-banyak lah. Tuan-tuan bisa dengar nama Khan tak? Khan, Salman Khan, kemudian apa? Shahrukh Khan. Khan ni. Khan ni daripada mana? Khan ni Mongol tuan-tuan. Hulaku Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, dia Khan ni daripada Mongol. Pasal apa punya ramai Khan ni tuan-tuan? Padahal Mongol. Pasal Mongol kahwin, dia bila dia jajah, dia jadikan perempuan sebagai isteri dia. Mongol ni dia tak ada agama tuan-tuan. Kemudian dia masuk Islam setelah tu kan. Yang seorang tu masuk Islam, saya lupa nama dia, dan dia lah menyebabkan sampai Turki tu tuan-tuan banyak daripada keturunan bangsa Mongol. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, sahabat saya duduk kat Selangor, Khan juga tuan-tuan. Macam mana Mongol sesat ke Selangor tuan-tuan? Ramai tuan-tuan. Dia banyak isteri, banyak kahwin, banyak anak. Tu yang merata-rata Khan tu. Asalnya Mongol. Jadi Quraisy ni tuan-tuan, dia isteri dia banyak, anak dia banyak, dah isteri banyak, cucu banyak, semua pula beranak banyak. Dan Arab ni dia ingat nasab. Kita tak ingat nasab tuan-tuan. Saya yakin kalau nasab kita bertemu tuan, kali ingat nasab. Kita tak ingat. Kalau saya tanya tuan-tuan tanya saya pun, kita boleh bagi bin banyak mana? Bin Kuk Sam, dia Syekh bin Cik Mat, bin apa? Tuan-tuan boleh bagi banyak mana? Tak boleh bagi banyak sangat tuan-tuan. Kita boleh bagi, saya ingat kalau boleh bagi 7 tu hebat tuan-tuan. Arab boleh pergi jauh. Pasal memang daripada dulu Arab ni bangsa yang memang sangat-sangat pentingkan nasab. Sampai sekarang. Tuan-tuan kalau kaya lagu mana pun tuan-tuan nak kahwin dengan suku Ghamidi. Tahu Ghamidi? Yang baca Quran sedap tu, Sa'ad al-Ghamidi tu. Ghamidi tu suku yang lama, pada zaman Rasulullah dah ada lah. Ghamid, yang perempuan Ghamidiyah yang berzina kena rejam tu kan. Nak kahwin dengan Ghamidi ni, saya ingat lupa kalau memang tak dapat lah tuan-tuan. Ataupun Al-Afasi, yang baca Quran sedap tu kan. Tu suku dia tu. Ataupun Al-Hashimi, lagi susah tuan-tuan, Al-Hashimi. Tunan Bani Hashim tu.
Oi, banyak tuan-tuan. Arab dia sangat jaga suku mana, suku mana, suku mana, dia kuat semangat dia tu. Baik, jadi tuan-tuan, dia datang ke, singkat cerita, dia datang, lelaki ni datang ke mana? Ke Madinah, kemudian dia tanya suku Quraisy, atau orang di bangsa Quraisy. Jadi dia kata, siapa pemimpin? Abdullah bin Umar. Siapa adalah Abdullah bin Umar? Yakni anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Nah, anak Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan, kita tahulah bila tuan-tuan baca tentang sahabat Nabi ni banyak yang alim. Siapakah para sahabat Nabi yang paling alim? Khilaf di kalangan para ulama. Majoriti ulama sebut sahabat Nabi paling alim adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Sebahagian kecil ulama kata sahabat Nabi yang paling alim adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu sebahagian kecil tuan-tuan. Tapi kebanyakan ulama pegang Sayyidina Abu Bakar. Buktinya dalam hadis sebut. Waktu Rasulullah cerita kan tentang beberapa benda perkara, Sayyidina Abu Bakar nangis. Abu Sa'id Al-Khudri kata wa kana a'lamana. Sayyidina Abu Bakar lah yang paling alim di kalangan para sahabat. Orang pelik bila Rasulullah cerita macam bagai nangis Sayyidina Abu Bakar. Pelik, orang ni gembira. Sahabat Sayyidina Abu Bakar nangis. Kata Abu Sa'id, dialah yang paling alim di kalangan kami. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar tahu Rasulullah beritahu kemenangan dan sebagainya, menunjukkan apa? Dah habis tugas Rasulullah nak wafat. Orang lain tak nampak, Sayyidina Abu Bakar dah nampak. Itu yang dia menangis. Baik, jadi tuan-tuan, ala kuliah tak apalah. Ala kuliah sahabat Nabi semuanya hebat-hebat. Tapi dalam banyak-banyak sahabat ni tuan-tuan, terkenal 4 orang yang dipanggil sebagai ahli fiqh di kalangan sahabat. Kenapa 4 orang ni? Sebab dia pun tak jadi khalifah. Jadi banyak menyampaikan ilmu, menjadi rujukan. Pertama adalah Abdullah bin Umar yang tadi sebut tadi. Yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As, anak Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Yang keempat adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Mas'ud. Empat ni, Abdullah bin Mas'ud. Dan malah mazhab kita tuan-tuan, kebanyakan mazhab, macam kita mazhab Syafi'i banyak ambil daripada, banyak sama dengan Abdullah bin Abbas. Kalau mazhab Imam Malik banyak daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, mazhab Imam Malik. Kalau mazhab mazhab Imam Hanafi kebanyakannya ambil pada Abdullah bin Mas'ud, kan dia duduk di Kufah, Ahlul Ra'i. Okey tuan, tak apa. Kemudian tuan-tuan, dia sampai, dia tanya 3 soalan. Laki ni lah tanya pada Abdullah bin Umar 3 soalan. Dia kata, betul ke Sayyidina Osman lari pada perang Uhud? Kata Abdullah bin Umar, betul. Tuan-tuan dengar betul lah. Kok nanti tuan-tuan dengar ada sebagai orang yang bersifat Rafidah. Rafidah ni benci sahabat Nabi tuan-tuan. Ni golongan yang sesat. Baik, jadi tuan-tuan, kata Abdullah bin Umar, betul. Sayyidina Osman lari dalam perang Uhud. Kemudian yang kedua, betul ke Sayyidina Osman tidak menyertai perang Badar? Kata Abdullah bin Umar, betul. Ya, na'am. Kemudian ditanya yang ketiga, betul ke Sayyidina Osman tidak menyertai Bai'atul Ridwan? Bai'atul Ridwan ni hebat tuan-tuan. Tuan baca dalam surah Al-Fath. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ni hebat. Uslub ingkari tentang mengaji bahasa Arab, tahulah. Iaitu sesungguhnya Allah telah redha kepada orang beriman yang bai'ah denganmu di bawah pokok. Laqad, kuat lagi ni. Fa'alima ma fi qulubihim, kami mengetahui hati depa. Hebat ni. Kita panggil ahli bai'ah ridwan. Nah, malah waktu bai'ah ridwan tu ada seorang munafik. Nama Jaddu, saya lupa nama dia tu, tapi nama dia Jaddu lah. Jaddu bin apa tu. Dia ni waktu tengah bai'ah tu dia duduk bawah pokok. Dia tak bai'ah sekali tuan-tuan. Allah Taala jauhkan pada dia. Dalam tu ada apa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali. Sayyidina Osman tak ada. Dah ada 1400 sahabat Nabi. Dan Rasulullah kata, antum khairu ahli al-ardi. Rasulullah kata kepada sahabat Nabi yang bai'ah bawah pokok tu, kamulah sebaik-baik penduduk dunia. Ada 1400. Sayyidina Osman tak ada. Dia kata, betul ke Sayyidina Osman tak ikut? Ya, nah, betul. Kemudian bila dia dengar je, Allahu Akbar, yang orang Mesir ni lah, berita besar, betul tak? Allahu Akbar ini berita yang hebat, besar. Betul lah Sayyidina Osman ni teruk lah. Dia fikir dalam kepala dia lagu tu lah. Kemudian kata Abdullah bin Umar, sini, aku nak cerita satu-satu. Yang pertama berkenaan dengan Sayyidina Osman bin Affan lari daripada medan Uhud. Aku bersaksi dengan nama Allah, Allah ampunkan dia. Mana ayat Quran sebut dalam surah Ali Imran. Minum ayat boleh tuan? Saya tak nampak ayat, letak jauh tuan. Macam ni sikit.
Baik tuan-tuan. Dalam surah Ali Imran, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Orang-orang yang berpaling ketika mana bertembungnya dua pasukan. Ayat ini turun perang Uhud perang Uhud. Innamastadallahum syaitanu ba'di ma kasabu. Syaitan telah gelincirkan mereka kerana kesalahan yang pernah mereka lakukan lepas. Sebab tu ingat, bila kita buat dosa, kadang-kadang dosa itu memberi kesan pada masa akan datang. Berhati-hati dengan dosa. Jangan pernah remeh dengan dosa lah. Baik, kemudian walaqad afallahu anhum, sambungan ayat tadi tu. Uslub ingkari juga. Tuan-tuan tanya Ustaz Arab ramai ni hebat-hebat tuan-tuan. Uslub yang kuat dalam balaghahnya. Sesungguhnya, sebenar-benarnya Allah Ta'ala dah ampunkan mereka. Jelas, ayat yang sama. Allah dah ampunkan dah. Innallaha ghafurun halim. Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyantun. Jelas Allah ampunkan. Why nak ungkut benda yang Allah Ta'ala sebut Allah dah ampunkan dia? Selesai satu benda. Kita buat dosa tak tahu tuan-tuan dah ampun ke belum dosa kita. Sahabat turun ayat Quran. Tapi saya nak cerita dosa jangan kita remehkan. Ni panjang sikit, boleh ikut Cikgu Syarif no? Cikgu Syarif kata sampai pukul 9 pun tak apa. Jangan nanti tinggal saya seorang. Habis seorang-seorang bangun tuan-tuan. Tak melawak Cikgu Syarif. Baik tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Osman tidak menyertai peperangan Badar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab anak Nabi kan sakit. Yang menjadi anak Nabi ketika itu Ruqayyah. Kan Ruqayyah sakit. Jadi siapa nak jaga Ruqayyah? Sayyidina Osman jaga Ruqayyah. Anak Nabi ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam semua meninggal muda. Semua. Anak Nabi ada berapa? 7 kan? Abdullah, kemudian apa? Abdullah, Ibrahim yang last sekali lah. Abdullah, Qasim dulu. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, Fatimah, kemudian Ibrahim. Semua meninggal waktu Rasulullah hidup kecuali seorang. Semua meninggal sakit. Kalau hak lelaki semua meninggal kecil. Qasim meninggal kecil, Abdullah meninggal kecil, Ibrahim meninggal kecil. Kemudian yang perempuan kan, siapa dia? Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab juga meninggal kecil. Baik, habis itu yang meninggal waktu Rasulullah hidup seorang Rasulullah lepas Rasulullah wafat. Siapa dia? Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa penting benda ni tuan-tuan? Anak Rasulullah semua meninggal. Pertama meninggal supaya tidak orang dakwa nubuwah. Itu meninggal kecil. Malah yang perempuan semua, Zainab meninggal. Waktu Rasulullah hidup lagi Zainab meninggal dah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Rasulullah masa hidup dah meninggal. Cuma Fatimah saja yang meninggal lewat sikit. Berapa lama tuan-tuan setelah Rasulullah? Agak-agak apa? Saya ingat tuan-tuan 6 bulan. Jangan sebut 75 hari ya. 75 hari Syiah punya riwayat. Saya tanya tuan-tuan. Sebab katanya Sayyidina Umar bakar pintu rumah bagi terbalik pintu pijak bagi mati. Ini riwayat palsu tuan-tuan. Boleh buka dalam mana-mana. Malah ulama Syiah pun tolak tuan-tuan. Boleh baca majoriti ulama Syiah tolak cerita tu. Kalau yang hidup ni Kamal Al-Haidari. Saya dengar je ulama Syiah ni nak kaji dia punya sanad kuat mana. Dia juga tolak sebab cerita ni memburukkan Sayyidina Ali. Adakah patut Sayyidina Omar tolak pintu, bakar pintu, dah terbalik pintu, pijak pula Fatimah. Sayyidina Ali menangis pula, pergi ke kubur Rasulullah menangis. Sayyidina Ali ni kuat tu. Cerita ni memburukkan Sayyidina Ali sebenarnya. Nangis pergi kepada kubur Rasulullah. Ni cerita palsu tuan-tuan. Main sanad mana je lah, pasal nak memburukkan sahabat. Tapi ada orang percaya, ada. Tu yang kadang-kadang malam-malam dia baca buku-buku badan. Berhati-hati tuan-tuan. Kita risau, bukan masalah Syiah ahli sunnah, tapi berhati-hati kita ni tuan-tuan berkenaan dengan sanad ni. Jangan kita percaya ikut dan tuan-tuan, bahaya berat. Saya pernah juga sembang dengan satu orang, dia percaya benda ni, satu hamba Allah tu. Saya kata ni ulama Syiah tolak, boleh datangkan banyak ulama Syiah tolak cerita ni. Tak payah ahli sunnah tolak sanad tak ada, mengarut tuan-tuan. Dia punya marah dengan saya dia percaya. Dia kata Kamal Haidari tu pun tak alim. Kamal Haidari terkenal lah tuan-tuan. Yang alim di Iran tu pun lagi banyak alim. Sembang macam tu. Aku boleh bagi tahu nenek aku lagi alim pada semua. Betul tak? Buat main kita sanad mana bagi tahu kisah mana ni yang memburukkan sahabat. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha meninggal tuan-tuan 6 bulan setelah Rasulullah. Bukan pelik anak Rasulullah meninggal, semua meninggal memang ketika masih muda. Tapi kita kena ingat Fatimah yang paling mulia berbanding yang lain. Fatimah juga salah seorang penghulu wanita di syurga. Dia ada 4 tuan-tuan. Satu hadis sebut Fatimah Sayyidah Nisa'il Alamin. Ya, Fatimah penghulu kepada wanita di syurga. Fatimah lebih mulia daripada seluruh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang Fatimah. Kita sebut ni kelebihan dia. Tapi ada 4 orang.
Dalam hadis sebut ada 4 penghulu perempuan di syurga yang tiada bandingan. Yang pertama siapa? Aisyah bukan? Aisyah ada kelebihan, iaitu orang yang lebih bandingkan isteri yang lain. Tapi Sayyidah Fatimah Aisyah tak termasuk dalam 4 Sayyidah. Yang pertama adalah Maryam, mak Nabi Isa. Dan boleh dikatakan majoriti ulama mengatakan Maryam tidak ada bandingan. Dia alal itlaq tu. Sebab Maryam ni kalau laki dia rasul. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tuan-tuan baca Quran surah Ali Imran tu. Ali, dia bukan Al Imran kan? Ali. Adik-beradik Imran. Siapa Imran ni? Bapa Maryam. Siapa Maryam? Anak saudara Nabi Zakaria. Oh, hebat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, malah apa? Maryam ni tuan-tuan, kita baca dalam surah Ali Imran, Jibril sampaikan wahyu pada dia, betul tak? Jibril bagi tahu pada dia. Kalau laki tu Nabi lah tu, Rasul lah. Tapi sebabkan dia perempuan. Kan sebut apa dalam Quran kan? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Jelas, ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jibril sampai ke wahyu. Bila diibadah di Baitul Maqdis tu, mai waktu panas, mai makanan musim sejuk. Waktu sejuk, mai makanan musim panas kan. Pasal mukjizat Allah Taala bagi terus tuan-tuan pada dia. Jibril berkata, wahai Maryam, innallaha astafaki. Ni Jibril sampaikan wahyu pada Maryam. Allah Ta'ala telah pilih hang, watahharaki, bersihkan hang, wastafaki ala nisa'il alamin, pilih hang di atas seluruh orang perempuan di seluruh alam ni tuan-tuan. Maryam paling mulia alal itlaq. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga tak jelas tuan-tuan, mungkin Fatimah, mungkin Asiyah. Kan Asiyah kan? Asiyah apa? Isteri Firaun. Inilah sayyidat nisa ahlil jannah. Inilah 4 penghulu perempuan di syurga. Tapi Fatimah lebih mulia berbanding dengan hatta isi Nabi yang lain tuan-tuan. Walaupun kita akui isi Nabi semua bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga, sebenarnya disebut oleh Huzaifah Al-Yaman. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tak mana dia tuan? Lupa pula panjang lah ni. Tak pergi perang Siffin. Lepas ni saya nak pergi perang Siffin tuan. Tak boleh cerita semua ni tuan. Nak pergi Siffin dengan Jamal. Jadi tuan-tuan, tak mana? Tang Badar tadi. Jadi Sayyidina Osman jaga siapa? Jaga Ruqayyah kan. Dan Ruqayyah lepas itu meninggal. Rasulullah bersabda pada Sayyidina Osman, innalaka ajra mimman syahida Badr. Bagi kamu pahala seperti mana orang yang menyertai perang Badar. Wasahmahu, juga mendapat bahagian daripada harta rampasan perang. Jelas, betul tak? Dia juga seperti orang menyertai perang Badar. Habis itu bai'at Ridwan, kenapa dia tak ada? Kata Ibnu Umar, kalaulah ada penduduk kota Mekah yang lebih mulia pada zaman Sayyidina Osman, pastilah Rasulullah hantar dia masuk ke dalam. Ceritanya dia pas sampai di mana? Hudaybiyah tu, kan nak masuk dalam pada tahun 6 Hijrah. Tiba-tiba orang kafir tak bagi masuk, kafir Quraisy tak bagi masuk. Jadi Rasulullah hantar Sayyidina Osman, sebab dalam banyak-banyak sahabat, orang kafir Quraisy paling respect, hormat Sayyidina Osman. Itu yang hantar Sayyidina Osman masuk. Hantar pasal apa masuk? Hantar nak bagi tahu kami main bukan nak perang, main nak buat umrah. Jadi hantar Sayyidina Osman ke dalam. Rasulullah yang hantar atas arahan Rasulullah. Ini bahaya tuan-tuan, boleh jadi apa? Terkorban nyawa. Sampai pada sana Sayyidina Osman kena tangkap. Padahal kita dalam Islam tak boleh tuan-tuan. Dia haram kita bunuh kafir muahad dan yang diberi perjanjian, duta dan sebagainya, tak boleh bunuh. Baik, jadi tuan-tuan, sampai kena tangkap. Bila kena tangkap, dapat cerita palsu, katanya Sayyidina Osman telah dibunuh. Baik. Nak minum lambat sikit tuan-tuan. Dia memang ada gaya ke macam mana ni tuan-tuan? Ada gaya sikit, minum jauh ni. Bismillah. Jadi bila dengar berita Sayyidina Osman dibunuh, maka ketika ni Rasulullah buat perjanjian untuk menuntut bela darah Osman radhiyallahu an. Sampai baginda Nabi SAW pegang tangan Rasulullah, so kata, ini tangan ni mewakili Osman. Lagi hebat, tangan ni mewakili Osman yang katanya telah dibunuh di kota Mekah. Tangan tu mewakili Osman, lagi hebat tuan-tuan. Kemudian kata Ibnu Umar, sekarang pergilah, sampaikanlah apa yang aku sampaikan. Okey tuan, banyak lagi tuduhan ni, banyak jawapan ni tuan-tuan, tapi panjang cerita, saya nak pergi tu perang apa Jamal. Baik tuan-tuan, macam mana jadi tuan-tuan? Lepas Sayyidina Ali lantik, ceritanya tuan-tuan, bila terbunuhnya Sayyidina Osman, ramai sebelum terbunuh Sayyidina Osman, saya lupa ni riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada anak Sayyidina Ali sendiri, Muhammad bin Ali atau Muhammad Al-Hanafiyah. Dia sebut dia bertemu dengan Sayyidina Ali waktu Sayyidina Osman kena kepung tu. Jadi masa tu Hasan pun ada di situ. Hasan Abdullah bin Zubair duk ada di situ, pertahankan. Malah Hasan dia luka mempertahankan Sayyidina Osman.
Bila seorang lelaki kata Sayyidina Osman mungkin akan dibunuh, datang lagi seorang lelaki, Sayyidina Osman akan dibunuh sekarang, maka bangun Sayyidina Ali. Bangun Sayyidina, ni depa ramai ada 6,000 pemberontak nak pergi pertahankan Sayyidina Osman. Asalnya dia nak pergi dah, Sayyidina Osman tak bagi, suruh balik. Tapi dengar Sayyidina Osman nak kena bunuh, Sayyidina Ali nak pergi. Anak dia Muhammad kata jangan, tak bagi. Sebab apa? Takut merontak ramai tu. Malah merontak ni pahlawan-pahlawan yang handal daripada Bani kaum tu sendiri. Bila Sayyidina Ali nak pergi, anak dia tak pergi. Tapi Sayyidina Ali pergi juga. Pergi. Kemudian bila Sayyidina Ali pergi, sampai di rumah Sayyidina Osman, tengok Sayyidina Osman telah mati dibunuh. Mati dibunuh. Siapa yang bunuh? Ada banyak riwayat. Ada yang kata Kinanah bin Bishr, ada yang kata Ruman, ada yang kata Jabalah, ada yang kata Mar'ul Aswad, lelaki hitam. Lelaki hitam ni merujuk kepada Abdullah bin Sabah. Ini yang dipilih oleh Ahmad Khatib, karangan kitab dia tentang period sejarah terbunuh Sayyidina Osman. Baik tuan-tuan, batuk lagi dah tuan-tuan. Boleh minum lagi tuan-tuan? Tuan-tuan tengok nak isyak ni. 8.30 boleh tuan? 8.30 boleh tak? Boleh no? Sekolah Hamai ni kata 90% cikgu no? Cikgu lah 90%. Betul? No? Lebih kurang no? Tapi ada yang penjenah tu, cikgu penjenah tu. Penjenah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, datang dah terbunuh. Siapa bunuh wallahualam. Tapi yang paling masyhur di dalam kebanyakan kitab kata Jabalah yang bunuh. Jabalah ni pada Mesir. Dia yang bunuh. Dia bunuh Sayyidina Osman tuan-tuan, dan darah itu jatuh di ayat Quran, dan Quran tu masih lagi ada. Dan memang saintis dah ambil darah tu buat kajian. Katanya memang darah itu pada tahun terbunuhnya Sayyidina Osman. Tuan-tuan boleh tengok di internet ada. Di mana? Berada di Uzbekistan di Uzbek. Di situlah simpannya Quran mushaf di hadapan Sayyidina Osman, yang ketiga mana Sayyidina Osman dibunuh. Dan darah dia jatuh di mana? Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalaulah mereka beriman seperti mana kamu beriman. Ini para sahabat Nabi tu. Ayat ni turun pada zaman sahabat Nabi dengan Rasulullah. Faqad ihtadaw, pastilah mereka mendapat hidayah. Kalau manusia beriman seperti mana para sahabat Nabi, faqad ihtadaw. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, sesungguhnya mereka di dalam pertikaian. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah cukuplah Allah bagi kamu, Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan, di situ jatuhnya darah Sayyidina Osman. Masa mula-mula kena. Jadi tuan-tuan, yang mana bunuh Sayyidina Osman semua mati dalam keadaan yang agak teruk lah tuan-tuan. Macam mana juga pembunuh Sayyidina Husain, kebanyakannya mati teruk. Baik, jadi tuan-tuan, bila bila mati Sayyidina Osman, datang Sayyidina Ali, tengok Sayyidina Osman dah mati, syahid tuan-tuan. Maka Sayyidina Ali pun balik, masuk dalam rumah, kunci. Maka datang ramai sahabat Nabi, minta Sayyidina Ali menjadi khalifah. Sebahagian pemberontak jumpa anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, dia ugut suruh jadi khalifah. Keluar, kami redha hang jadi khalifah. Tapi Abdullah bin Umar tak mau. Walaupun dia ugut keluar, tidak, kami bunuh atas hamparan hang. Dia tak keluar juga. Kemudian para sahabat ramai-ramai jumpa Sayyidina Ali, ketuk pintu nak bai'ah dia. Sayyidina Ali kata jelas dalam riwayat Imam Ahmad sanad yang sahih, apa kata Sayyidina Ali? La turiduni, tak payahlah nak aku jadi khalifah. Fa inni lakum wazir khairum minni lakum amir. Masyhur kata-kata dia. Sahih. Dia kata apa? Aku ni jadi pembantu pada khalifah lebih baik daripada aku menjadi khalifah sendiri. Ini jelas tuan-tuan, tidak ada mana-mana satu riwayat yang sahih, dhaif, malah palsu pun tuan-tuan, yang Sayyidina Ali kata sebenarnya aku jadi khalifah, bila tak lantik dia ambil daripada aku. Tak ada. Kalau ada datang, memang tak ada, bagi tahu memang tak ada. Yang sahih Sayyidina Ali kata tak ada benda tu. Baik, jadi tuan-tuan, dia berpujuk juga sebab sahabat kata tidak ada lagi orang yang lebih berhak. Malah ini juga disebut oleh Al-Ahnaf bin Qais. Waktu dia tengok Sayyidina Osman akan dibunuh, dia jumpa Zubair dengan Talhah. Jumpa, nak kata nak ikut siapa ni? Kata ikutlah Ali. Dia tak berhati lagi, dia pergi ke Mekah, jumpa Sayyidatuna Aisyah. Osman dah dibunuh, nak ikut siapa? Aisyah juga kata Ali. Ni riwayat sahih. Sebab tidak ada orang yang sebanding atas dunia ni lepas Osman. Tuan-tuan pergi mana-mana, tak ada yang sebanding dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi tuan-tuan, orang pun bai'ah Sayyidina Ali. Ceritanya bila ada bai'ah di Mekah, termasuk juga yang bai'ah adalah para pemberontak tuan-tuan. Dia pun bai'ah juga. Mereka ramai pahlawan-pahlawan handal duduk bersama bai'ah tuan-tuan.
Bila Sayyidina Ali tanya siapa bunuh Sayyidina Osman, semua mengaku. Macam kita, kes adib tuan-tuan, bukan senang nak tangkap tuan-tuan. Ini orang Arab lagi dah dengan semangat sukunya tuan-tuan, ramai-ramai bunuh supaya niat bila nak bunuh Rasulullah tuan-tuan. Kan ambil 10 orang daripada suku-suku kan, supaya tak boleh balas dendam. Jadi tuan-tuan, ketika ini Zubair bin Awam dengan Talha bin Ubaidillah minta Sayyidina Ali qisas pembunuh Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali diam. Dan memang tak mampu pun tuan-tuan masa tu. Mereka ramai masa ni di kota Madinah, dan banyak lagi gubernur yang belum bai'ah. Aku setia. Maka ketika inilah Zubair bin Awam dengan Talha bin Ubaidillah dia agak tak setuju dengan Sayyidina Ali lah, sebab tidak membunuh pembunuh Sayyidina Osman. Padahal benda itu susah tuan-tuan. Ini ijtihad tuan-tuan, dan memang ijtihad Sayyidina Ali yang betul. Nanti kita sebut apa alasan yang kuat kenapa Sayyidina Ali tidak laksanakan qisas kepada pembunuh Sayyidina Osman. Keluarlah Zubair bin Awam dengan Talha bin Ubaidillah ke Mekah, jumpa Aisyah radhiyallahu an. Mereka berpakat untuk menuntut bela di atas kematian Sayyidina Osman. Kumpul tentera, mereka bukan serang Sayyidina Ali. Jelas Sayyidina Ali berada di kota Madinah. Dia pergi ke mana? Ke Basrah. Sebab katanya banyak pembunuh Sayyidina Osman daripada Basrah. Itu bergerak ke Basrah. Bergerak ke Basrah, sampai di Basrah, gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Ali adalah Uthman bin Hunayf, sahabat Nabi juga. Jadi Uthman bin Hunayf tak benarkan dia masuklah, iaitu Aisyah, Zubair dengan Talha bin Ubaidillah. Ni semua sahabat Nabi janji syurga ni, jamin syurga. Dan mereka keluar dalam tentera ada lebih kurang dalam 5,000 ke 6,000. Itu tentera Aisyah, Zubair dengan Talha. Sampai di Basrah tu, tiba-tiba keluar sebahagian pemberontak yang bunuh Sayyidina Osman tu. Jabalah. Saya sebut Jabalah tadi, yang bunuh Sayyidina Osman tu. Dia keluar dengan 700 tentera, serang tentera Aisyah, Talha dengan Zubair, serang. Ini perang Jamal, sebelum jadi perang Jamal. Bila serang, kalah semua. Mati, kena bunuh. Maka sampai berita kepada Sayyidina Ali, katanya jadi peperangan antara gubernur dia, iaitu Uthman bin Hunayf, dengan tentera Talha, Zubair dengan Aisyah. Padahal yang serang ni pemberontak tuan, yang serang. Tapi berita yang Sayyidina Ali dapat kepada Sayyidina Ali lain. Jadi bila dengar berita ni, Sayyidina Ali gerakkan tentera dia. Seolah-olah rupanya yang jadi peperangan antara gubernur dia dengan 3 orang lagi sahabat Nabi. Bila Sayyidina Ali gerakkan tentera dia 10,000, maka anak dia tak bagi. Siapa dia? Hasan bin Ali. Hasan cukup tak bagi. Tuan-tuan kalau ada tuan-tuan rajin pergi beli dekat, banyak ada seorang tulis PhD tentang anak cucu Nabi Hasan bin Ali, Khalifah Rashidin yang hilang. Yang hilang. Dia tulis PhD tuan-tuan, Nur Abdi Gadel daripada Sudan. Dia mengajar pun di Insaniah. Dia tulis, dia orang PhD tuan-tuan, tulis berkenaan dengan Hasan bin Ali. Hasan cukup larang, jangan keluar ayah, nanti perang. Malah sahabat Nabi yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas juga kata jangan. Abu Musa Asy'ari kata jangan. Sebab Rasulullah kata akan jadi fitnah. Yang duduk lagi baik daripada diri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini jelas hadis ini sebut. Tapi saya nak pergi sebagai dia seorang khalifah. Bila jadi pertikaian sesama masyarakat, takkan dia nak biar orang bawah dia. Digerakkan tentera dia. Bila sampai di Basrah, ni cerita perang Jamal ni, kita akan habiskan terus tuan-tuan. Boleh tu insya-Allah perang Siffin terus. Sampai di Mau'aqatul Jamal, tempat perang Jamal ni, maka ketika inilah Sayyidina Ali hantar 2 komandan dia, iaitu Qaq' bin Amr dengan Al-Miqdad bin Aswad, bincang dengan Zubair bin Awam dengan Talha bin Ubaidillah. 2 orang ni jamin syurga. Bincang tuan-tuan macam mana. Depa tetap juga nak laksanakan qisas terhadap pembunuh Sayyidina Osman. Macam kita semua pakat, ramai tuan-tuan, dan depa mengaku depa pakat-pakat bunuh Sayyidina Osman. Depa sama-sama pakat tuan-tuan, bukan senang nak tangkap. Jadi tuan-tuan, bincang-bincang, last kali sepakat. Sepakat apa tuan-tuan? Sepakat kena laksanakan qisas kepada Sayyidina Osman, pembunuh Sayyidina Osman, tapi bukan sekarang. Sekarang perlu kepada persatuan umat Islam. Sepakatlah tuan-tuan. Bila dah sepakat, maka dah sepakat damai, maka susah hatilah Abdullah bin Sabah dan tim-tim dia. Ini siapa sebut? Ibnu Katsir sebut, Ibn Tabari sebut, Ibnu Hazmin sebut, Ibnu Athir sebut, ramai sebut, Az-Zahabi sebut. Inilah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Susah hati Abdullah bin Sabah dengan tim dia. Pasal dia punca fitnah. Lah ni berdamai, nak buat lagu mana? Depa pun rancang. Menjelang pagi, nak dekat subuh tu, tentera dia berduk dengan Sayyidina Ali, pemberontak ni. Depa pergi serang tentera Aisyah, Zubair dengan Talha, serang dan bunuh, patah balik, masuk ke tentera Sayyidina Ali. Maka jadilah perang. Maka jadi perang tu, masa tu duduk halang lagi, sebab dah berdamai kan. Sebab tu dia bukan jadi perang lagi tu. Talha bin Ubaidillah, dia mati kenapa? Talha bin Ubaidillah ni, dia halang perang.
Halang sebab dah semalam dah janji berdamai. Tengah-tengah halang, Marwan bin Hakam, yang paling masyhur lah, Marwan bin Hakam ni dipanah, dia sasar, terkena di bekas luka Talha bin Ubaidillah dan syahid Talha bin Ubaidillah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha hantar Ka'ab bin Sur bawa Quran, nak, sebab dah janji nak damai ni. Tengah bawa, pengikut Allah bin Sabah panah mati. Kemudian siapa lagi tuan-tuan? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat Nabi yang jamin syurga, malah dia sepupu Sayyidina Ali tuan-tuan. Mak dia Sofiyah bin Abdul Muttalib, kakak ataupun adik kepada Abu Talib. Mak kepada siapa tu? Zubair bin Awam ni sepupu tuan-tuan Sayyidina Ali, adik-beradik. Sebab tu Zubair bin Awam tuan-tuan, waktu pemilihan khalifah setelah Sayyidina Omar kan daripada apa orang kan, Zubair bin Awam dia tarik diri dan dia lantik Sayyidina Ali. Lantik Sayyidina Ali, dia ada hubungan kekeluargaan. Zubair bin Awam waktu nak jadi perang, Sayyidina Ali cari dia dulu. Cari Zubair bin Awam. Sayyidina Ali kata, wahai Zubair, ingat ketika mana kita duduk bersama, Rasulullah ingatkan, Rasulullah kata, wahai Zubair, satu ketika kau akan memerangi Ali dan kau berada dalam posisi menzalimi Ali. Ini paling masyhur. Maka bila dengar Sayyidina Ali sebut begitu, Zubair terus gerakkan kuda dia lari pada medan peperangan. Dia gerak lari, dia dalam posisi dia lari. Dan ketika mana dia tidur, maka telah dibunuh oleh Ibnu Jurmus. Ibnu Jurmus bunuh Zubair, potong kepala Zubair dan ambil pedang Zubair bin Awam. Dan Ibnu Jurmus ambil pedang Zubair ni, dia pergi kat Sayyidina Ali. Dia pergi, wahai Ali, aku telah bunuh Ibnu Zubair. Wahai Ali, aku telah bunuh Ibnu Zubair. Ini riwayat sahih juga tuan-tuan. Kemudian Sayyidina Ali sampai pada Sayyidina Ali, saya tengok pedang Abdullah bin Zubair, kata Sayyidina Ali, pedang ini telah banyak menghilangkan sedih kedukaan di wajah Rasulullah SAW. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, Bashir qatila Ibnu Safiyah bin nar, sampaikanlah kepada pembunuh anak Safiyah. Safiyah ni adik pada Abu Talib. Bagi tahu pada anak pembunuh anak Safiyah bin nar, dengan api neraka, dan dia tak bagi masuk. Ibnu Jurmus masuk. Kemudian dah habis perang, cerita bila jadi perang tuan-tuan. Bila jadi perang, start pada zuhur perang. Mula saling serang-serang tuan-tuan. Dia bila duk ramai serang-serang ni bukan senang nak kawal. Duk bergaduh ramai-ramai, duk halang tak dapat. Lepas zuhur perang besar-besaran. Sayyidina Ali 10,000 tentera, Aisyah lebih kurang 6,000, 5,000 ke 6,000. Sampai ke maghrib perang habis tuan-tuan. Bila jatuhnya unta Aisyah, tu kata perang Jamal tu. Dan kebanyakan yang syahid yang duduk di keliling unta Aisyah, sebab itu simbol dia. Jatuh je unta tu maka kalahlah. Dan malah Rasulullah juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah pernah kata pada Sayyidina Ali, wahai Ali, akan jadi sesuatu antara kamu dengan Aisyah. Kata Sayyidina Ali, kalau macam tu akulah orang yang paling celaka kat dunia ni. Sebab jadi dia isu antara dia dengan Aisyah. Kata Rasulullah SAW, bukan begitu keadaannya, bukan begitu. Tapi bila perkara itu berlaku, kau hantarlah Aisyah ke tempat yang aman. Ni riwayat Imam Ahmad sanad sahih tuan-tuan. Maka bila dah jatuh unta Aisyah, perang pun terhenti. Maka perangan bermihak pada tentera Sayyidina Ali, walaupun pada hakikatnya kerugian pada Islam dan seluruhnya tuan-tuan, benda fitnah yang berlaku tuan-tuan. Maka Aisyah pun Sayyidina Ali hantar ke mana? Ke Madinah. Ceritanya tuan-tuan, bila Sayyidina dah habis peperangan, Sayyidina Ali lalu tengok orang yang terkorban. Sayyidina Ali tengok adalah Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang jamin syurga kan, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ni dia tersembam ke tanah, mati tersembam. Sayyidina Ali radhiyallahu an angkat jenazah dia tak atas pangkuan dia. Sayyidina Ali kata, ya Aba Muhammad, ya'izu alayya an araka majdulan tahta nujumis sama. Wahai bapa Muhammad, sungguh berat hatiku melihat mayatmu terlentang di bawah bintang-bintang langit. Kalaulah aku mati sejak 20 tahun yang lalu. Masyhur tu, sedih tuan-tuan. Bila meninggalnya sahabat Nabi yang dijamin syurga. Kemudian Sayyidina Ali tengok pula anak dia, Muhammad bin Talha, yang digelar As-Sajjad, banyak semayang, syahid. Nangis Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hasan masa ni tengok, wahai ayah, saya dah kata ayah jangan keluar. Ni bijaknya Hasan. Bijaknya Hasan. Tak apa tuan, tapi saya nak cerita dalam kes ni paling sedih Sayyidina Ali tuan. Bagi saya lah sedih, sebab dia nak satukan umat Islam. Dia nak satukan umat Islam. Tapi tak sangka benda tu berlaku. Ini fitnah tuan-tuan. Kemudian Sayyidina Ali tak terus serang Muawiyah. Dia bagi masa 6 bulan. Suruh Muawiyah bai'ah. Sayyidina Ali nak satukan umat Islam. Dah kuat umat Islam, baru tangkap pembunuh Osman. Sebab mereka ni banyak pemimpin-pemimpin. Itu pandangan Sayyidina Ali, ijtihad dia. Ikhlasnya Sayyidina Ali nak satukan umat Islam. Kemudian dah 6 bulan Muawiyah tak mau juga. Muawiyah kata, serahkan pembunuh Sayyidina Osman, maka aku orang pertama yang bai'ah Sayyidina Ali. Sebab dia sepupu Sayyidina Osman.
Dan bila pembunuh Sayyidina Osman tidak di apa? Tidak diqisas dan mereka bersama dengan tentera Sayyidina Ali, kita tak boleh bai'ah Sayyidina Ali. Sebab apa? Yang pertama, jadi perangan antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Yang kedua, Sayyidina Ali duduk di Kufah, sedangkan Kufah tu tempat pemberontak. Dia tak duduk di Madinah. Yang ketiga apa? Tidak diqisas pembunuh Sayyidina Osman. Jadi tuan-tuan, disebabkan itulah penduduk di Syam tak bai'ah. Sayyidina Ali nak satukan umat Islam. Jadi dah 6 bulan tak bergerak, maka Sayyidina Ali pun gerakkan tentera dia besar-besaran. Kali ni Sayyidina Ali tergerakkan tentera. Lagi sekali tuan-tuan, bukan Muawiyah yang serang Sayyidina Ali yang serang Muawiyah. Dia gerakkan tentera dia kali ni 100,000. Ramai tuan-tuan, 100,000. Macam gunung tuan-tuan. Waktu dia bergerak ni, riwayat Imam Abu Daud rahimahullah, Qais bin Abbad dia tanya pada Sayyidina Ali, yang bergerak pergi serang Muawiyah ni, ini pesanan Rasulullah ke ini ijtihad kamu? Kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia kata ini pandangan aku semata-mata. Rasulullah tak pernah pesan apa-apa pada aku. Ni ijtihad dia. Jadi tuan, gerakkan tentera 100,000 sampai di Siffin. Muawiyah tentera dia 70,000. Sebab apa tentera Sayyidina Ali ramai? Ramai dah banyak tempat yang dah bai'ah oleh Sayyidina Ali. Muawiyah belum di Syam. Jadi tuan-tuan, jadilah peperangan yang dahsyat. Sangat dahsyat pun tuan-tuan, dahsyat peperangan 70,000 lawan 100,000. Jadi bila lawan tuan-tuan, sampailah sekali hujungnya, sebahagian riwayat kata tak ada siapa menang, sebahagian riwayat kata nampak Sayyidina Ali macam menang. Dan ketika tiba-tiba tengah perang, terbunuhlah Ammar bin Yasir. Jadi Rasulullah pernah beritahu. Rasulullah kata, Yu'sa ibnu Sumayyah yaqtulka fi'atun baghiyah. Malang bagimu wahai anak Ammar, wahai Ammar, anak Sumayyah. Kamu ada Sumayyah kan? Wahai Ammar, kamu akan dibunuh oleh golongan yang burah. Burah ni lawan pemimpin lah. Bila terbunuhnya Ammar, jadi gelabah sikit. Sebab Rasulullah dah beritahu, yang dibunuh Ammar fi'atun baghiyah, golongan yang lawan pemimpin. Baik, jadi bila terbunuh Ammar, berita ni sampai kepada apa? Muawiyah. Maka Muawiyah takwil hadis tu. Muawiyah kata yang bunuh Ammar, yang bawa Ammar mai ke sini, ya bunuh dia. Dia takwil hadis tu. Ceritanya lah sekali tuan-tuan, damai dah, tak siapa menang. Ceritanya sampai Muawiyah kata, kalau kita perang siapa nak jaga benteng? Bagaimana dengan apa anak-anak orang Islam? Lah sekali damai. Bila damai tuan-tuan ni, Siffin tadi zaman pada 36 Hijrah, Siffin 37 Hijrah. Jadilah majlis tahkim. Betul tak? Jadilah tahkim. Bila jadi tahkim tuan-tuan, kita tahu satu riwayat masyhur, tuan-tuan baca banyak sirah, orientalis banyak ambil. Kononnya apa, Muawiyah hantar siapa? Amr bin al-As. Sayyidina Ali hantar Abu Musa Asy'ari kan. Abu Musa Asy'ari tak join perang, dia tak join perang. Tapi Sayyidina Ali panggil daripada Madinah, mai jadi wakil Sayyidina Ali. Kononnya cerita masyhur tuan-tuan, sampai dalam buku tingkatan 6 pun. Saya ingat dulu ada sebut cerita ni. Konon ni riwayat ni cerita palsu tuan-tuan daripada Abu Mikhnaf Al-Kufi, Lut bin Yahya. Patutnya kita tak pegang, pasal ada riwayat yang lebih kuat dalam kitab tarikh karangan Tok Guru Imam Bukhari, iaitu Khalifah Al-Khayyat, lebih kuat riwayat dia. Tapi tak dimasyhurkan. Orientalis masyhurkan kitab ni. Kononnya bila waktu berdamai, mula-mula Abu Musa cakap, aku pecat Sayyidina Ali macam mana aku tanggalkan cincin, betul tak? Kemudian dah aku pecat juga Muawiyah macam aku tanggalkan cincin. Kemudian naik pula Amr bin As. Amr bin As pun kata, aku pecat Sayyidina Ali seperti mana aku tanggalkan cincin ni, dan aku melantik Muawiyah seperti aku tetapkan Muawiyah sebagai khalifah seperti mana aku sarungkan cincin ni. Bergaduhlah depa. Kemudian sampai Abu Musa kata, hang ni macam himar yahmilu Amr bin As tu hina pula Abu Musa Asy'ari seperti himar yahmilu asfar. Jadi tuan-tuan bergaduhlah. Riwayat ini lemah ataupun lebih tepatnya palsu tuan-tuan. Yang benar seperti mana diriwayatkan dalam kitab tarikh oleh Tok Guru Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malah cerita tu pun tak logik tuan-tuan. Mana boleh pecat khalifah? Boleh pecat ke tuan-tuan? Mana boleh pecat khalifah? Yang boleh turun khalifah alul hilli wal aqdi. Mana boleh pecat? Ni pecat tanggai cincin. Mana boleh? Logik. Yang sebenarnya ceritanya majlis tahkim ni, datangnya Abu Musa bertemu dengan Muawiyah dengan Amr bin al-As. Amr bin al-As tanya pada Abu Musa, apa pandanganmu tentang isu ni? Kata Abu Musa, menurut pandanganku Sayyidina Ali adalah orang yang ketika mana wafatnya Rasulullah redha pada dia. Habis itu kami macam mana? Kata Muawiyah dengan Amr bin al-As, sahabat Nabi juga. Kamu, dia kata, kalaulah Ali memohon pertolongan kamu, wajib kamu tolong dia. Dia khalifah. Kalau Ali tidak minta tolong pada hamba, maka sudah lama urusan Islam tak perlukan hamba berdua pun. Maka berdamai balik dan tulis surat. Waktu tulis tu, perjanjian damai tu, ketika inilah tulis Amirul Mukminin Ali dengan apa?
dengan Muawiyah. Betul tak? Muawiyah, bismillah. Sikit lagi boleh tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya nak habiskan lepas ni kita nak pergi sirah ni terus. Minta maaf tuan-tuan semua. Bila nak tulis perjanjian damai tu, tulis Amirul Mukminin Ali dengan Muawiyah. Muawiyah kata jangan tulis Amirul Mukminin. Kalau aku dah bai'ah pada Amirul Mukminin, aku takkan lawan hang. Tapi tulislah nama aku dan nama hang. Kemudian kata Muawiyah bin Abu Sufyan kepada yang tulis tu, tulis nama dia dulu. Tulis nama Ali dulu pada aku. Sebab dia lebih mulia daripada aku dan dia lebih awal masuk Islam daripada aku. Tulis nama Ali tu. Baru tulis nama Muawiyah. Itulah perjanjian damai antara Muawiyah dan Ali. Tak ada apa tuan-tuan? Tak ada penyelesaian. Macam itulah tuan-tuan. Balik-balik je. Punca peperangan, Muawiyah nak qisas pembunuh Osman. Sayyidina Ali nak satukan umat Islam dulu. Tak apalah tuan-tuan. Dah jadi macam tu, tahkim, damai selesai, tiba-tiba jadi satu puak lagi tuan-tuan. Yang ni penentu yang mana betul. Kita tak tahu mana betul kan? Yang ni penentu, iaitu jadilah golongan Khawarij. Khawarij ni golongan yang kuat mengaji, baca Quran, kuat ibadah, itu Khawarij. Tapi pemikiran dia teruk. Suka mengkafirkan orang, suka halalkan darah orang, itu Khawarij. Khawarij ni tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Pasal apa? Sepatutnya kita perang dengan Muawiyah, bunuh semua. Pasal apa nak damai? Itu pandangan Khawarij. Dia pun ni semua ahli Quran tuan-tuan, termasuk yang bunuh Sayyidina Ali tu kan, Abdul Rahman bin Muljam tu. Ahli Quran tu, 30 juzuk kat kepala, kuat ibadah. Geng mereka ni, mereka marah Sayyidina Ali. Pasal apa nak damai? Perang, bunuh habis semua. Betul? Maka mereka bangkit di Nahrawan tuan-tuan. Mereka ceritanya Sayyidina Ali nak damai dengan mereka. Cerita panjang lah tuan. Sayyidina Ali hantar Ibnu Abbas. Jadi perbincangan dan sebahagiannya bertaubat. Tapi sebahagian yang tak bertaubat tu tuan-tuan, Sayyidina Ali kata selagi mana mereka tak melampau, kita biarkan mereka. Sayyidina Ali tuan-tuan, sifat dia lembut bila berhadapan dengan musuh. Sampailah golongan Khawarij ni, dia apa? Dia bunuh anak sahabat Nabi Abdullah bin Ka'ab bin Al-Arad. Dibunuh. Dia bunuh anak sahabat Nabi ni dan isteri dia tengah syarat mengandung. Tengah syarat mengandung, dia bunuh, belah perut, bawa keluar anak. Maka Sayyidina Ali gerakkan tentera dia, serang mereka. Bila serang mereka, bunuh semua, mati semua. Dan Rasulullah cari seorang lelaki yang bernama Zul Khuwaisirah ataupun Zul Sadi, yang mempunyai apa? Buah dada. Dia lelaki tapi dada dia besar. Jadi panggil orang yang punya buah dada. Rasulullah Sayyidina Ali cari dia. Sebab orang yang merangi golongan inilah yang berada di pihak yang benar. Cari-cari Sayyidina Ali jumpa Zulsad di bawah timunan-timunan mayat Khawarij. Khawarij ni siapa? Bekas pengikut setia Sayyidina Ali tuan-tuan yang keluar. Sebab tu Rasulullah sebut akan jadi peperangan yang akan merangi golongan ni apa? Adnahum ilal haq, yang apa? Aula bil haq, atau adahum, golongan yang lebih dekat pada kebenaran, yang akan memerangi golongan yang kaum Mariqah. Mariqah ni golongan yang mengoyak rabakkan agama. Kuat ibadah tapi mengoyakkan apa? Agama dan syariat. Sayyidina Ali yang memerangi dia. Maka Sayyidina Ali apa? Gembira. Dan last sekali dia tak puas hati, Khawarij tak puas hati, maka dia pakat nak bunuh 3 orang. Pasal 3 orang ni lah umat Islam bergaduh. Bunuh siapa? Sayyidina Ali, Amr bin al-As di Mesir, dan Muawiyah di mana? Muawiyah di Syam. 3 orang ni punca umat Islam bergaduh. Malah mereka ni kuat ibadah tuan-tuan. Kuat ibadah, kuat sembahyang tahajud. Malah mereka masa mereka buat rancangan nak bunuh 3 orang ni, ingatkan tentang akhirat, menangis-nangis, kita kena satu kaum umat Islam, bunuh 3 orang ni. Sesat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, last sekali 3 orang. Yang pertama Muawiyah, waktu subuh Muawiyah nak pergi sembahyang, seorang tu serang Muawiyah, kena Muawiyah. Pedang beracun dia di belakang. Dan Muawiyah ni waktu apa? Dia kena pedang tu, doktor bagi dia pilihan. Satu ubat menyebabkan lumpuh kot, saya tak ingat. Satu lagi ubat menyebabkan apa? Menyebabkan dia tak ada zuriat. Kerana kesan racun tu. Racun. Jadi semua rendam racun dalam pedang apa tu. Muawiyah pilih ubat yang menyebabkan dia tidak ada zuriat. Sebab tu dia tak ada zuriat dah. Pada ambil ubat tu tak zuriat dah. Yang Amr bin al-As pula, dia jadi, patutnya dia imam. Masa jadi imam tu, yang Muawiyah kena serang sebelum pergi masjid nak sembahyang subuh. Juga Sayyidina Ali pun sama kan. Jadi yang Amr bin al-As serang masa sembahyang subuh, dia serang, dipukul bagi mati. Jadi tuan-tuan, bila dipukul bagi mati, rupanya tu bukan Amr bin al-As. Amr bin al-As masa tu sakit perut. Yang jadi imam sahabat Nabi juga, nama dia Kharijah. Kharijah ni sahabat Nabi, ganti Amr bin al-As jadi imam. Ketika inilah sahabat Nabi Kharijah dibunuh oleh pemberontak. Jadi Amr bin al-As tak terbunuh tuan-tuan, tak kena. Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika mana dia berjalan di Kufah dan dipanggil, dikejut jemaah. Dia gubernur, jadi gubernur, pemimpin. Biasanya dia jadi imam lah, pemimpin tuan-tuan. Macam kat tempat tuan-tuan lah, siapa ketua taman biasa jadi imam lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, bila dia apa? Jalan panggil solu, kejut sembahyang subuh. Ketika ini Abdul Rahman bin Muljam datang, bagi pedang di
dai Sayyidina Ali radhiyallahu an pedang beracun kena pada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan Abdul Rahman bin Muljam ni pelik tuan-tuan. Peliknya apa tuan-tuan? Waktu ditangkap orang potong tangan dia. Dia tak ada apa. Dia tangkap orang potong tangan dan kaki dia. Boleh potong sebab dia buat rosak tuan-tuan. Fasadin fil ard. Potong tangan dan potong kaki dia. Dia relax, dia tak ada apa. Cool dia. Kemudian dicungkil dua mata dia. Kemudian dia relax, tak ada apa. Abdul Rahman bin Muljam ni. Ni orang hafal 30 juzuk. Orang yang setia dengan Sayyidina Ali dulu. Dia Khawarij. Khawarij ni maksud dia keluar daripada pemimpin. Dia keluar daripada Sayyidina Ali lah. Dulu taat, dia keluar. Kemudian waktu dia pun nak potong lidah dia menangis. Potong tangan, potong kaki tak apa. Nak cungkil mata tak ada apa. Nak potong lidah menangis. Pasal apa menangis? Aku risau ada sisa umurku, aku tak dapat berzikir dengan Allah. Inilah sesat di atas sesat. Hang bunuh manusia yang paling mulia lah tuan-tuan, antara yang paling mulia tuan-tuan. Hang tak rasa bersalah. Tiba-tiba ada sisa hidup sedikit, nak tak boleh berzikir, hang menangis. Hang bunuh manusia yang mulia. Itu Rasulullah sebut antara orang yang paling celaka wahai Ali, orang yang memukul hang, pukul dai dengan pedang. Dan Sayyidina Ali pun syahid. Jadi tuan-tuan, pendek cerita, lepas Sayyidina Ali syahid, naik siapa? Naik Hasan. Hasan pun Sayyidina Ali tak pernah claim dia dengan keluarga dia jadi pemimpin, tak pernah. Hasan pun tak pernah claim. Tak ada siapa pernah claim. Siapa kata claim, itu adalah pegangan Abdullah bin Sabah. Bila naik Hasan, Hasan gerakkan tentera dia. Tentera dia pergi kepada Muawiyah. Rupanya bukan nak perang, berdamai. Dan sekali berdamai. Jadi berdamai, Hasan serah pada kepimpinan pada Muawiyah. Dan Hasan bai'ah pada Muawiyah. Bukan sedar serah, bai'ah. Itu saya kata Sayyidina Ali yang tepat. Malah Muawiyah juga tak boleh nak kisah semua pembunuh Osman. Padahal dia pemimpin. Pasal apa? Pembunuh Osman duduk di tembok-tembok yang dikelilingi oleh beribu pengikut yang setia. Dia dapat bunuh berapa orang ya tuan-tuan? Muawiyah tak dapat. Baru Muawiyah boleh jadi pemimpin, baru dia nampak yang betul Sayyidina Ali. Betapa ikhlasnya Sayyidina Ali nak satu kaum Islam tuan-tuan. Oh, kesian Sayyidina Ali tuan-tuan. Sampai dibunuh oleh pengikut setia dia. Berat tuan-tuan ujian Sayyidina Ali. Rupanya bila Muawiyah naik, baru nampak realiti sebenar pemimpin, baru nampak betul Sayyidina Ali tak boleh laksanakan, akan jadi perang saudara nanti. Sayyidina Muawiyah dapat bunuh sikit je tuan-tuan. Yang dapat bunuh semua masa ketika mana Abdul Malik bin Marwan kan naik Hajjaj bin Yusuf Al-Qafini, kejam Hajjaj ni. Hajjaj dapat kisahkan semua pembunuh Sayyidina Osman, semua mati dibunuh. Hajjaj selesaikan pada zaman Hajjaj. Tidak, sebelum tu tak dapat tuan-tuan. Jadi ceritanya tuan-tuan, saya habiskan cerita di sini. Hasan bin Ali, khalifah umat Islam yang kita tak nampak dia, khulafa ar-rasyidin tuan-tuan. Yang mana Rasulullah pernah satu ketika Rasulullah duduk atas khutbah mimbar, ada Hasan sebelah dia. Sahabat kat bawah semua. Rasulullah tengok Hasan, tengok sahabat. Tengok Hasan, tengok sahabat. Hasan ni handsome macam Rasulullah, handsome dia. Jadi kemudian Rasulullah kata, inna bni hadha la sayyid. Ni budak ni dia adalah pemimpin umat. Tu kan keturunan Nabi kita panggil sayyid tuan-tuan. Ni pemimpin manusia. Ni pemimpin manusia. Sebab apa? La'allallah yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Moga Allah satukan dengan dia dua golongan yang besar daripada kalangan orang beriman. Minal muslimin, orang Islam. Rasulullah tidak mengkafirkan golongan Muawiyah, Aisyah ataupun Sayyidina Ali, tak ada. Tapi Rasulullah berkata ni budak ni pemimpin. Mudah-mudahan dengan dia Allah satukan dia dua kelompok umat yang bertembung. Betul tuan-tuan, bila diserahkan khalifah kepada Muawiyah, Muawiyah tak nampak tuan-tuan. Baru Muawiyah nampak boleh jadi khalifah, baru nampak. Jadi tuan-tuan, maka pada tahun tu umat dipanggil Amul Jamaah, tahun perdamaian. Seluruh umat Islam bersatu di bawah siapa tuan-tuan? Di bawah Muawiyah, atas usaha Hasan bin Ali. Yang Rasulullah puji dia tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan, saya ambil masa banyak, tapi saya dah cover dua-dua tajuk. Ala kuliah tuan-tuan, moga Allah rahmatikan seluruh sahabat Nabi. Allah ampunkan dosa. Allah, sikit lagi boleh tak? Sikit. Seminit. Sikit lah, minta maaf banyak tau. Saya lupa nak jawab. Ada orang tanya saya soalan, dia kata bila bertemu dua orang Islam, idzal taqal muslimani bisayfayhima faqatilul maqtul finnar. Bila bertemu dua orang Islam dengan pedang, saling berbunuh-bunuhan, fal qatil yang bunuh masuk neraka, wal maqtul yang kena bunuh juga masuk neraka. Jadi sahabat tanya, hazal qatil yang bunuh patutlah masuk neraka. Fama balul maqtul, bagaimana orang yang dibunuh? Pasti orang yang dibunuh juga masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Pasal yang mati kena bunuh tu, dia juga niat nak bunuh kawan dia, tapi tak dapat, kawan dia bunuh dia dulu, sebab tu dia masuk neraka. Sekarang ni pertemuan sama umat Islam. Tidak, ni umat Islam.
Ni yang tanya ni, saya tanya di Masjid Semanggi, dia orang tanya, bagaimana? Adakah tentera Aisyah dalam neraka, tentera Ali dalam neraka, tentera Muawiyah dalam neraka? Maka tidak ada ulama satu pun sebut lagu tu. Macam mana kita nak faham? Sebab peperangan ini semua dengan ijtihad dan takwil. Ijtihad apa? Ijtihad tentera Aisyah, Zubair dan Talhah untuk membela darah Sayyidina Osman. Itu ijtihad dia, niat dia. Ijtihad Muawiyah pun sama, nak menuntut darah Sayyidina Osman yang tidak ni. Sayyidina Ali nak satukan umat Islam. Sayyidina Ali lah ijtihad yang paling benar sekali dalam semua ijtihad. Ini bukan saja bunuh kita bodoh lah tuan-tuan. Ini pembunuhan peperangan yang dengan ijtihad, dan Rasulullah pun sebut jelas nanti Hasan akan satukan di kalangan umat Islam yang besar, pihak yang besar. Dan jadi tuan-tuan, itu kita panggil Sayyid tu. Bila ahli baik kita panggil Sayyid, betul tak? Sayyid ada orang panggil Habib, kita panggil Sayyid sebab apa? Hadis tadi tu. Ni Sayyid betul tuan-tuan, bukan Sayyid Penang. Penang kalau lahir hari Jumaat dia buh Sayyid juga. Jangan percaya Sayyid Penang. Ni Sayyid betul. Dia ambil daripada hadis tu. Jadi peperangan ini bukan peperangan biasa, peperangan di atas dasar keyakinan yang sebenar, alasan yang kukuh. Semua dirahmati. Moga-moga diampunkan mereka semua, dan moga Allah Ta'ala rahmati, tinggikan darjat Sayyidina Ali dan keturunannya yang menghadapi ujian yang sangat berat tuan-tuan, sangat berat. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Saya ambil masa, saya minta maaf tuan-tuan. Jangan marah saya tuan-tuan, saya nak habiskan. InsyaAllah akan datang tuan-tuan, kita terus kepada kitab ni tuan-tuan. Kitab Sirah Cahaya Abadi riwayat Rasulullah SAW. Dalam buku ni tak ada cerita tu ni sampai ke wafatan Rasulullah kot. Itu dia tak ada cerita yang saya cerita tadi, tak ada dalam kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarraqana ba'da tafarraqan ma'sumara taj'al minna syaqiyyan wa la mahrum matula. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah. Amin.